رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan bulan yang ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita cuba memahami apa yang terdapat dalam surah Al-Qari'ah. Dan surah Al-Qari'ah ini ada mengandungi 11 ayat. Satu-satu ayat pendek-pendek saja. Jadi walaupun 11 tapi pendek. Dan kita pada hari ini kita sampai kepada surah yang ke-10 dalam pengajian kita. Yang kita mula dengan surah yang paling awal sekali, iaitu surah Al-Fatihah. Kemudian kita pergi kepada surah-surah yang terakhir, yang kita sebut surah-surah lazim ataupun ayat-ayat lazim, yang orang dulu selalu baca dalam sembahyang. Itulah imam-imam dululah. Jadi baik, kita cuba tengok. Tadi telah disebut oleh saudara fungsi kita tadi secara ringkas tentang pengertian ayat-ayat dalam surah Al-Qari'ah ini. Sebagaimana kita maklum bahawa Al-Qari'ah itu berarti suatu hari-hari yang menggemparkan, iaitu bila hari yang menggemparkan itu, iaitu hari kiamat. Yang kita sebut dulu, setiap orang akan berhadapan dengan kiamat. Sama ada dalam istilah dulu dia sebut kiamat kecil, iaitu kematian bagi setiap orang. Itu kiamat kecil bagi setiap orang. Dan kiamat besar, iaitu yang terakhir. Yang terakhir. Dalam surah ini, dia mengandungi kedua-dua. Kiamat kecil bagi setiap orang dan kiamat besar nanti. Itu keadaannya. Jadi janganlah kita kata saya tak sempat dengan kiamat besar ni sebab tak tahu bila lagi. Umur saya dah, misal kita kata 50 tahun, 60 tahun dah, tak sempat. Tak payah ambil perhatian lah benda yang tak sempat kita hadapi. Tak. Kedua-duanya. Kiamat kecil iaitu dengan kematian bagi setiap orang dan kiamat besar. Tapi walau macam mana pun, ayat ini lebih tertumpu kepada untuk memberitahu tentang suatu ketika nanti yang akan dihadapi oleh manusia dalam kiamat besar yang kita sebut, tanpa menafikan yang kecil tadi. Baik. Boleh kita tengok sedikit Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Itu ayat yang pertama. Al-Qari'ah, ringkas, satu ayat saja, satu kalimah. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan, iaitu hari kiamat. Sebagaimana telah kita sebut bahawa kiamat kecil pun menggempar. Innal mauta la sakarat. Mati itu, setiap
kematian itu pada setiap orang dah sakarat teruk. Jadi kalau kita baca ayat-ayat macam ni, kita kena dia panggil ambil ingatan lah. Kadang-kadang kita baca Quran, kita baca ayat dalam Quran, tapi tak terasa apa. Sedangkan misal kita kata kalau dulu lah, budak-budak dulu, kalau ibu bapa dia tak suka anak-anak dia jalan malam, keluar malam, maka dia kata jangan keluar, hantu. Budak apabila sebut hantu dia takut. Nak sebut harimau tak ada lah. Di kampung harimau, gajah tak ada lah. Nanti budak kata pelawak tak ada gajah lah, tak ada harimau lah, tak ada apalah. Sebut hantu. Sebab mengikut kepercayaan, hantu tu ada di mana-mana lah. Jadi sebut hantu. Apa kalau sebut hantu, budak-budak takut. Kalau dia nak keluar pun, dia keluar dalam keadaan takut. Sebab hantu ni menakutkan. Itu kesan. Tapi sebut Al-Qari'ah ni, ramai orang tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Al-Qari'ah. Hari yang menggemparkan. Jadi, kalau kita kata huwa kacau bilau, iaitu hari kiamat. Mal-Qari'ah, ini pertanyaan. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Takut kita tak faham, takut kita tak erti. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan, iaitu hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Itu pertanyaan. Ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, apa yang engkau dapat mengetahui tentang hari yang menggemparkan itu, hari kiamat itu. Arti bagaimana kalau kita nak terjemah secara mudah, kita kata bagaimana keadaan tentang hari kiamat itu. Wa ma adraka mal qari'ah, apa yang engkau dapat mengetahui. Apa itu hari kiamat? Apa yang engkau dapat mengetahui tentang apa itu hari kiamat? Arti secara mudah kita kata, bagaimana hari kiamat itu? Lalu dijelas satu persatu tentang keadaan hari kiamat. Yauma yakunun nas kal farash al-mabsus. Hari itu, hari kiamat itu, hari yang menggemparkan itu, yakunun nas, manusia ni ada ni. Kalau di sini berapa orang yang ada di sini dalam dewan ini? Kal farash al-mabsus, seperti bulu yang ditiup, yang dibusurkan, yang ditiupkan. Bulu yang ditiup. Ambillah bulu burung ataupun bulu roma kita. Bulu burung yang kecil-kecil ditiup, dia berterbangan. Itu manusia pada ketika itu. Bukan daun, bukan kertas, bukan kelkabu, bukan apa. Yang berterbangan itu, tetapi itu adalah manusia berterbangan. Jadi manusia jadi ringan. Artinya tiupan angin terlalu kuat. Memanglah sekarang pun kita boleh nampak. Kita boleh nampak sekarang. Kalau kita nak nafikan, tak adalah macam ni. Sekarang pun berlaku. Rumah runtuh ditiup oleh angin dan atap berterbangan setengah tempat, kepala angin, kepala ribut. Berterbangan atap, kena kepala ribut. Rumah runtuh, walaupun rumah batu yang kita sebut. Ini lagi dah jauh, lagi dahsyat. Benda tu boleh berlaku. Berterbangan. Manusia berterbangan. Yang kedua pula, dia mudah saja kalau nak suruh manusia ni tak tetap, tak jatuh sesuatu benda, tak jatuh ke bumi, Tuhan tarik daya graviti dia, yang kita jatuh ke bumi, sesuatu yang
naik ke atas akan jatuh ke bumi sebab ada tarikan daya graviti. Kalau tak ada itu, manusia akan berterbangan tak seperti burung begitulah, tak ada tarikan. Kita jatuh ke bumi, kita jatuh ke tanah sebab ada satu tarikan, daya tarikan bumi. Sebab tu kita jatuh. Kalau tak ada daya tarikan bumi, maka kita akan berterbangan gitulah. Seperti orang duduk di angkasawan, orang angkasawan tu duduk di angkasa tu, dia tak jatuh ke mana, keluar daripada kapal terbang tu dia begitu jalan begitu, tak jatuh ke bawah, tak naik ke atas, tak pergi begitu. Kita di bumi pun kalau tak ada daya graviti bumi, kita tak ke mana juga. Jadi bukan satu perkara yang pelik, perkara macam ni yang dah ada dalam pemikiran kita. Cumanya kedahsyatan pada ketika itu yang perlu kita ambil perhatian, bagaimana untuk mengelakkan diri daripada kedahsyatan ini. Watakunul jibal, ayat yang kelima, watakunul jibal kal'ahnil manfush. Kemudian bukit bukau. Yang tadi yauma yakunun nas kal farash. Manusia, ayat yang keempat tadi, manusia seperti kelkatu. Kelkatu. Berterbangan, seperti berterbangan. Itu manusia. Ayat yang kelima, watakunul jibal, dan adalah bukit bukau kal'ahnil manfush, seperti bulu yang ditiupkan busuk. Bukit bukau walau seberat itu sekalipun, seperti bulu ditiup angin yang kuat. Itu dahsyat. Dan bukit kita jadi berat sebab ada daya tarikan. Bukit bukau jadi berat sebab ada daya tarikan. Kalau daya tarikan dah tak ada, bukit pun jadi ringan. Bukit boleh berterbangan, manusia pun boleh berterbangan, batu-batu pun tak jatuh kalau tak ada daya tarikan. Jadi itu keadaannya. Ayat yang ke-6 ini adalah persiapan untuk kita. Fa amma man saqulat mawazinu, fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun sesiapa yang berat timbangan baik. Saqulat, sakil ini arti berat. Siapa yang berat timbangan amalan baik. Mawazinu itu, al-waznu itu timbangan amalan baik berat. Lebih berat daripada amalan buruk. Itu berat. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka balasannya aisyatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan yang diredai, dalam keadaan yang senang. Ini suatu perkara yang perlu ambil perhatian. Siapa yang berat amalan baik, maka dia akan berada dalam kesenangan. Jadi antara tugas kita sekarang ialah, bukan antara tugas yang utama kita sekarang, memberatkan amalan baik dalam timbangan hati. Dan sebaliknya, ayat yang ke-8, wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan. Khafif arti sedikit, ringan. Siapa yang ringan amalan baik, maka ayat yang ke-9 kata fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, fa ummuhu, tempat kembalinya ialah di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang kau dapat mengetahui apa itu hawiyah? Soalan ini seperti yang tadi lah, wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang ke-10 ini, wa ma adraka ma hiya, apa yang dapat
kamu ketahuikan tentang hawiyah itu. Apa dia hawiyah itu? Apa hawiyah? Soalan, artinya pertanyaan daripada Allah SWT untuk kita. Yang ringan akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Apa dia hawiyah itu? Narun hamiyah. Jawapannya yang ke-11, ayat yang ke-11. Api yang panas. Api dunia ialah 1/40 api akhirat. Api dunia 1/40. Coba dalam satu hadis Nabi sebut, ini untuk perhatian kita lah sebenarnya. Kita ambil, baca hadis, baca apa, untuk perhatian kita supaya kita tidak tergolong ataupun kita tidak tersentuh oleh api di akhirat. Sebab teruk sangat. Satu bara yang kecil, bara api yang kecil, dia letak di tapak kaki, tengah-tengah tapak kaki yang renggang sikit. Pak uruk tu, rupa-rupa di situ dia orang sambung menyambung terus. Satu bara yang kecil akan menggelgak otak. Letak bara kecil di situ, di tapak kaki, di tengah-tengah tu, menggelgak otak. Dia sambung menyambung. Kalau bara yang kecil saja menggelgak otak, bagaimana yang besar sikit, bagaimana yang besar sikit, bagaimana yang besar, bagaimana yang telah dihumban ke dalam neraka tu. Itu adalah untuk peringatan kita bahawa kita jangan sekali-kali mati nanti dalam keadaan khaffat mawazinu, dalam keadaan ringan timbangan amalan baiknya. Timbangan amalan baiknya ringan. Kalaulah ada sesiapa yang jatuh di tempat ini, maka balasannya sangat teruk. Ini adalah kalamullah. Allah tidak bercakap bohong. Apa yang telah diberitahu oleh Allah SWT akan tetap berlaku. Dia tak, kita kata kadang-kadang tak tetap. Jangan kita ukur Allah itu dengan manusia. Manusia itu kalau kita kata, okey, saya pergilah besok, InsyaAllah saya pergi. Tak pergi pun, okey, saya bayar hutang awak minggu depan, InsyaAllah. Tak bayar pun, banyak berlaku. Okey, itu saya buat. Saya buatlah. Tak buat pun, itu manusia. Tapi Allah SWT apabila dia tetapkan suatu perkara, dia khabarkan tentang suatu perkara, maka perkara itu akan tetap berlaku. Tetap berlaku. Sebab Allah tidak mungkir janji. Sekali-kali tidak akan mungkir janji. Jadi dalam ayat-ayat yang di bawah ini, samalah kita pun. Kalau kita kata kebiasaan, cuma kita nak 100% memang tu susahlah. Samalah kita pun. Misal kita kata prestasi kita. Prestasi. Kiraan prestasi tahunan. Kita telah sebut yang ni, kalau bagi seorang kaki tangan pensyarah, contohnya pengajaran kualiti dan kuantiti. Mengajar secara kualiti, mengajar kalau banyak itu lebih baik daripada had. Kualiti, kuantiti, masuk dalam pengajaran itu penyediaan apa-apa tu yang berkait dengan pengajaran diukur dengan markah tertentu. Kemudian penyelidikan, ini kaki tangan akademik. Penyelidikan, kualiti dan kuantiti. Janganlah buat penyelidikan begitu saja. Itu perkara-perkara, kemudian khidmat masyarakat yang sesuai dengan kepakaran dan kemahiran kita ada.
Itu dia. Jadi penyelidikan apa termasuklah penerbitannya apa begitu begini, maka siapa yang banyak, siapa yang berkualiti dan kuantitinya banyak, samalah dengan wa amman fa amman sakulat mawazinu, maka timbangan baik itu markah dia tak akan tinggi, melonjak lagi banyak lagi melonjak. Itu ukuran, dia panggil ukuran lebih kurang 1% itu tidaklah, lebih kurang. Tapi wa amman khaffat, dari sudut pengajarannya kuantiti tak ada, kualiti pun tak berapa ada. Dari sudut penyelidikan pun tak seberapa. Dia panggil istilah kita rukah tak belakang orang ya. Kemudian kuantiti pun tak ada, kualiti pun tak seberapa. Kemudian penerbitan pun tak ada. Itu perkara yang boleh membawa kepada yang bawa ke sakulat. Jadi kalau tak cukup, dia jadi wa amma man khaffat, dia akan jadi khafif, dia akan jadi ringan markah. Maka jawabnya sesuai dengan ringan itulah. Yang berat sesuai dengan yang berat itu. Itu dia panggil kaedah biasa. Jadi sebab itu kita kena ambil perhatian ayat-ayat seperti ini untuk menjadi panduan hidup kita dalam kerja kita dan dalam apa-apa kita, supaya kita termasuk dalam golongan yang fa amma man saqulat mawazinu, sesiapa yang berat timbangan baiknya, walaupun duk sibuk kiamat, duk sibuk apa kiamat apa, sibuk-sibuk, tak kisah. Yang penting memberatkan timbangan baik. Sama juga padang mahsyar. Ada satu hadis menyebut orang yang duduk padang mahsyar ni bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, juta tahun nak boleh ke imma al-jannatu wa imma an-nar. Di padang mahsyar itu setengah manusia terlalu lama. Tapi bagi setengah orang, Nabi kata seolah dia sembahyang 2 rakaat saja. Kita pun sama, kita kata Allah duduk seminggu seperti setahun. Duduk seminggu je tapi seperti setahun. Yang setengah pula kata, sukarlah duduk sini. Duduk setahun seperti seminggu. Perasaan itu pun macam itulah digambarkan. Duduk di padang mahsyar lama, tapi bagi setengah orang hanya 2 rakaat sembahyang saja. Masa lama yang begitu lama tapi dirasakan sebentar saja. Jadi kita cuba elak daripada tidak melaksanakan tanggungjawab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu daripada tanggungjawab yang kita hadapi sekarang ini ialah tanggungjawab siam Ramadan, puasa Ramadan. Dan apa yang perlu kita lakukan semasa berpuasa dalam puasa Ramadan. Sebab kita jangan hanya melihat tak makan, tak minum, tak makan, tak minum, tak makan, tak minum. Itu saja. Tapi selebih daripada itu untuk membentuk diri kita ke arah yang lebih baik melalui puasa contohnya. Jadi di hadapan kita masih banyak lagi. Sebab hari ini hari keempat untuk tahun ini. Jadi artinya kita sedang menghadapi satu tanggungjawab. Hendaklah kita lakukan dengan kualiti yang terbaik. Supaya kalau diambil kira nanti, insya-Allah diambil kira, dia masuk dalam yang puasa pun banyak, yang zakat pun banyak, kualiti, kuantiti. Ada kualiti, tanggungjawab itu ada kualiti dan kuantitinya. Maka sakulat mawazinu, maka akan bertambahlah timbangan baiknya, akan beratlah timbangan baiknya. Dan siapa yang berat
fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka kehidupan dia nanti akan berada dalam kehidupan yang tereda, yang senang, akan menerima pembalasan yang baik, dan sebaliknya. Itu menjadi peringatan kepada kita yang perlu ada pada kita, terutamanya ketika kita membaca surah-surah seperti ini. Jangan hanya baca kemudian pergi begitu saja. Tak boleh. Baik, kita pergi kepada berikutnya. Ada sikit lagi. Petunjuk. Apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dalam surah Al-Qari'ah ini. Apa yang ditunjuk? Yang pertama, surah ini, dalam ayat-ayat surah ini, perkara menunjukkan bahawa perkara yang akan berlaku pada hari kiamat sangat dahsyat. Perkara yang akan berlaku pada hari kiamat nanti sangat dahsyat. Begitu juga perkara yang akan berlaku pada kiamat kecil nanti bagi setiap orang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Saya bab mati ni selalu teringat, saya telah pernah sebut seorang pakar perubatan daripada UN, masa dia beri taklimat sedikit tentang kesihatan. Dia kata mati ni, nak mati ni samalah sakitnya. Dia ni pakar jantung. Seorang profesor pakar jantung beritahu. Samalah sakitnya seekor gajah yang besar pijak di dada manusia. Gajah yang besar memijak dada. Dada tu hancur lebur, tak? Macam tu. Artinya tak boleh bernapas, tak boleh, sakit lagi, apa lagi. Tulang belulang pun dah pecah, dah habis. Itu sakit. Saya pun duk fikir, Allah, teruk ni. Teruk, kita nampak sakit tu. Itulah dia kata ketika orang nak mati sakit. Padahal dia pakar jantung. Baik. Jadi kita perlu menghadapi. Kita akan menghadapi. Sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar. Maka untuk selamat. Perlu kita membuat persiapan. Iaitu dengan taat kepada segala perintah yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana kita dapat dalam Quran dan hadis. Mudah saja. Jadi petunjuknya perkara surah ini, dalam ayat-ayat surah ini menunjukkan perkara yang akan berlaku pada kiamat itu sangat dahsyat. Yang manusia berterbangan di udara seperti kelkatu, manakala gunung ganang berterbangan di udara seperti bulu yang ditiup, yang dibusurkan. Itu ayat 1, ayat 4, ayat 5. Itu menunjukkan demikian dahsyat. Yang kedua, petunjuk yang boleh kita dapat, perkara yang penting itu diulang-ulang. Perkara yang penting itu diulang-ulang. Banyak kalau kita baca ayat Quran, perkara yang penting diulang-ulang. Seperti juga perkara yang penting itu namanya banyak. Dalam Quran kalau perkara itu penting, nama banyak. Ada nama kiamat, ada nama qari'ah, ada nama zalzalah, ada nama macam-macam nama. Walaupun nama itu tidak tepat sama, tetapi ada maksud yang sama. Jadi yang penting itu namanya banyak. Nak menunjukkan penting. Jadi sini perkara yang penting itu diulang-ulang dan dibuat dalam bentuk pertanyaan untuk menarik perhatian pendengar ke arahnya. Al-Qari'ah, kiamat, iaitu hari yang menggemparkan. Satu ayat, satu kalimah. Mal-Qari'ah, apa dia hari yang menggemparkan itu? Atau apa dia hari kiamat itu? Tanya lagi.
Ayat yang ketiga, tanya lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang engkau dapat mengetahui tentang al-qari'ah itu? Tiga. Duk tanya. Cuma pertanyaan itu ada kelainan sikit. Kalau kita nak suruh budak-budak kita makan apa dah itu ke benda penting, nampak tak makan 2 hari dah apa kau, kita tanya makan dah kau, kenapa tak makan? Lepas tu tanya lagi, tak lapar kau? Itu artinya walaupun tanya tak lapar kau, arti suruh makan dah tu. Kenapa tak makan? Suruh makan dah tu, makanlah. Tak lapar kau? Tak sakit perut kau tak makan? Ataupun tak letih kau? Apa itu? Pertanyaan-pertanyaan untuk supaya budak tu makan. Itu menunjukkan satu perkara yang penting. Kalau penting itu diulang. Kalau penting itu sekali. Kalau nak suruh contohnya nak suruh anak kita sembahyang, yang besar dah umur 10 tahun. Sembahyanglah. Nampak dak lagi setakat tu kita pun sekali suruh tak. Dia kena ulang kalau benda penting. Kalau kita rasa umur 10 tahun tu dah penting sembahyang, kena ulang. Sembahyang dah kau? Kenapa tak sembahyang lagi? Hati suruh sembahyang lah tu. Sembahyang ni mudah saja. Suruh sembahyang tu. Jadi ulang. Begitu. Itu yang kita boleh dapat petunjuk daripada ayat-ayat dalam surah Al-Qari'ah itu. Sesuatu yang penting itu hendaklah diulang. Jangan hanya sekali saja. Kalau suruh makan, sekali saja. Ataupun suruh buat satu benda, sekali saja. Suruh baca buku. Anak kita ke cucu kita suruh dia baca buku dekat nak puasa, kita pun bacalah buku dekat nak puasa ni. Jangan sekali itu saja. Dia pun tidak lagi, tak itu lagi. Ulanglah sikit. Bacalah buku. Kan dekat nak puasa ni, seminggu dah ni nak puasa ni. Kita tak sebut bacalah buku, tapi kita sebut benda tu seolah kita suruh dia membaca. Baik, itu yang kedua. Yang terdapat dalam ayat 1, 2, 3 tadi. Kemudian yang menunjukkan kepada kita daripada surah Al-Qari'ah ini, keadaan manusia menunjukkan bahawa keadaan manusia selepas mati bergantung kepada amalan. Keadaan manusia selepas mati bergantung kepada amalan. Jika banyak yang baik, banyak yang betul, yang baik, banyak taat kepada Allah sehingga melakukan banyak kebaikan kerana taat, akan menjadi bahagia, dan sebaliknya. Banyak yang sedikit, banyak yang derhaka, banyak yang tak buat, walaupun disuruh, maka akan membawa kepada kesusahan. Ayat dalam surah ini menunjukkan demikian. Yang keempatnya, petunjuk yang dapat kita rasai daripada surah ini, gulungan yang sedikit amalan baik ataupun yang sedikit taat akan menerima akibat yang dahsyat. Iaitu akhir ayat yang ke-10. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Api yang panas. Kita jangan tengok panas. Tak ada apa. Saya duduk sentuh api. Orang kat dapur duduk sentuh api. Tak ada panas apa. Ini sebagaimana kita sebut tadi, 1/40. Itu lebih kurangnya. Adalah beberapa hadis berkenaan ini. Tapi yang pentingnya, api di akhirat itu jauh lebih panas daripada api yang di dunia. Baik, kalau kita untuk tindakan kita terhadap surah Al-Qari'ah ini ada beberapa perkara. Yang pertamanya, mempercayai perkhabaran yang diberitahu kerana ia tetap berlaku untuk menghadapinya. Contohnya ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan, iaitu hari kiamat. Itu telah diberitahu kepada kita.
melalui ayat ini. Maka tindakan kitanya hendaklah kita mempercayai perkhabaran ini sepenuhnya. Sebab ini daripada Allah SWT. Dia tak bagi tahu perkara-perkara yang tak penting, tak pun memberitahu tentang akan berlakunya kiamat. Adakah orang boleh menafikan sekarang ini? Saya tak akan mati ya. Berdasar kepada pengalaman kita, mati akan berlaku kepada orang lain. Satu masa akan berlaku pula kepada kita. Saya tak mati ya. Adakah kalau kata begitu boleh percaya? Tak adalah, sebab pengalaman itu. Paling tinggi kita kata 100 tahun atau 120 tahun atau 125 tahun. Lepas tu tak adalah. Jadi walaupun kita belum alami, belum merasai, tapi perkara itu tetap berlaku. Sebagaimana kiamat besar ini tetap akan berlaku dengan kedahsyatannya. 1, 2, menarik tindakan kita terhadap ayat-ayat dalam surah ini, menarik perhatian sasaran dalam perkhabaran yang penting dengan pendekatan ke arah tersebut. Kita perlu menarik perhatian orang. Ini dalam berkait dengan psikologi dan apa. Bagaimana cara untuk menarik perhatian orang supaya dengar? Kita nak bagi tahu contohnya. Bagaimana menarik orang supaya itu, supaya ini. Di antara cara skema menarik supaya mempercayai skema, dia ada 2 cara. Sama juga, dia ambil daripada skema dia pandai, dia ambil daripada cerita Nabi Adam. Adam duduk dalam syurga bersama Hawa, isterinya Hawa. Bagaimana iblis nak mengeluarkan Adam daripada syurga? Skema iblis. Dia janji dia bawa dengan perkara yang manusia suka. Apa manusia suka? Wang, pakat. Wang tu duit lah, harta, rumah tangga apa ni. Kalau lelaki, bagi lelaki gak, bagi lelaki, perempuan-perempuan, bagi perempuan, lelaki-lelaki. Itu yang manusia suka. Itu dia. Dia umpan dengan manusia suka. Dia tanya Adam, masuk ke dalam syurga, tanya Adam, kenapa Tuhan larang kamu makan buah khuld? Limadha mana Allah? Kenapa Tuhan larang? Dia pun keluar. Kita pun fikir, sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Dia masuk pula. Ataupun dia berhenti. Kalau tidak keluar masuk pun dia berhenti setakat tu dulu. Lepas tu dia senyap. Sebab apa? Nak melahirkan satu soalan dalam diri kita tu. Sebab kalau mau makan, kamu akan kekal dalam ni selama-lamanya. Kekal dalam kesenangan selama-lamanya. Kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam syurga ini dengan kesenangan selama-lamanya. Kita naklah senang selama-lamanya, naklah harta, nak gapo. Makan. Pandai, skema, pandai. Kalaulah tidak umpan dengan benda kesenangan selama-lamanya, tak, Adam tak akan. Ataupun umpan dengan perkara yang kita tak nak. Kita tak nak. Banyak juga. Kita tak nak. Kita nak selesai segera. Tak nak. Awak telah didapati 5,000 hutang. Tax. Tak bayar tax. Kebetulan dia tak bayar sungguh. Misalnya, ada sangatlah. Kita pun, tu kita tak suka. Kita pun gelabah, dia panggil gelabah. Mari, perasaan. Dalam keadaan gelabah itu dia pun 1, 2, 3 buat tindakan.
Dua cara. Jadi, nak tarik perhatian orang, kena ada cara dia. Supaya apa yang diberitahu itu tertarik. Inilah di antara cara yang telah diberitahu oleh ayat ini. Dia 3 soalan, bukan 1 soalan. 3 soalan tentang hari kiamat. Seperti yang kita sebut tadi, Al-Qari'ah. Kita pun fikir, Mal Qari'ah, apa dia kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Benda yang sama lebih kurang, kita pun fikir. Jadi kalau tak fikir lagi kita setelah baca berulang kali, tak tahulah. Tak terasa. Tak tahulah. Dan itulah kebanyakan kita membaca Quran sekarang. Tak terasa apa. Apa yang disebut seolah tak terasa apa. Ya. Baik. Yang berikutnya, tindakan kita menyempurnakan ketaatan dengan kualiti dan kuantiti. Perlu menyempurnakan ketaatan kepada Allah SWT dengan kualiti dan kuantiti. Berkualiti, taat yang berkualiti. Kalau kita sembahyang yang berkualiti, ia akan melahirkan kesan yang baik selepas itu. Kalau kita puasa yang berkualiti, ia akan melahirkan kesan yang baik selepas itu. Di antara kesan yang baik, mulut kita ni tidak, kalau kita nak tulis pun tidak tulislah benda-benda yang itu sangat nak bercakap pun tidaklah. Itu antara kesan yang berkualiti di sebalik puasa. Itu dia. Kualiti dan kuantiti. Banyak kan? Bukan yang wajib saja, yang sunat-sunat. Menyempurnakan ketaatan dengan kualiti dan kuantiti kerana ia membawa kepada kebahagiaan manusia. Membawa kepada kebahagiaan manusia selepas mati. Malah sejak di dunia lagi. Kalau kita taat, bukan tunggu akhirat baru nak bahagia. Dunia lagi kita bahagia. Dunia lagi kita beruntung. Kesan daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, terakhirnya tindakan kita ialah berusaha melepaskan diri daripada derhaka kerana akibat yang sangat dahsyat. Kita perlu berusaha melepaskan diri daripada tidak mengikuti ataupun derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Sebab akibat daripada tidak mengikut panduan Allah dan Rasulnya sangat teruk. Akibatnya sangat teruk. Dengan sebab itu, kita perlu bertindak untuk melepaskan diri daripada keadaan yang buruk yang akan dihadapi oleh manusia nanti dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Setakat itu, mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita semua, terutamanya bulan puasa ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.